kru jejak Rasul meneruskan kembara di Jordan. Kami menyusuri jalan yang semakin curam. Terasa tekanan berubah. Selain masyhur sebagai kawasan paling rendah di muka bumi, ia juga terkenal kerana musibah yang menimpa penduduknya. Laut Mati atau Tasik Luth adalah sebuah tasik sepanjang 80 km dan lebar 16 km. Pinggir tasik ini ada sehingga 396 meter di bawah paras laut, menjadikannya dataran paling rendah di dunia. 25% kandungan Laut Mati adalah garam galian hasil proses penyejatan. Kandungan air dan lumpur Laut Mati dikatakan boleh mengubati penyakit seperti reumatisme atau sakit sengal tulang serta penyakit kulit. Air Laut Mati kelihatan tenang kerana ketumpatannya tinggi. Purata hujan tahunan cuma 2 inci atau 50 mm. Dahulu kawasan ini dihuni kaum Lut yang menetap di Sodom dan Amorah. Kaum Lut melanggar perintah Allah dengan mengamalkan perhubungan seks sejenis seolah-olah ia satu perbuatan bermoral. Amalan terkutuk itu juga dilakukan di khalayak ramai tanpa segan silu. Mereka tidak mengendahkan dakwah Nabi Lut yang menyeru mereka meninggalkan perbuatan terkutuk itu. Sementara itu di Mesir, Nabi Ibrahim AS didatangi 3 tetamu yang tidak dikenali. Sudah menjadi tradisi baginda menjamu tetamunya. Pada hari itu juga baginda menyediakan hidangan seekor kambing. Oleh kerana tetamunya tidak menyentuh makanan itu, lalu Nabi Ibrahim mengesyaki mereka bukan manusia, tetapi malaikat yang diutus Allah untuk memusnahkan kaum Lut. Baginda risaukan sepupunya Nabi Lut AS yang ketika itu bersama-sama kaumnya di Sodom dan Amorah. Tetapi malaikat memberitahunya bahawa Lut dan kaumnya akan diselamatkan. Di samping itu, 3 malaikat tersebut memberitahu Nabi Ibrahim baginda akan memperolehi seorang anak lelaki walaupun usia isterinya menjangkau 70 tahun. Tiada sesuatu yang bernyawa pun hidup di dalam laut ini disebabkan kandungan garamnya yang amat tinggi. Laut Mati juga dikenali dengan nama Tasik Lut kerana peristiwa pemusnahan kaum Lut di tasik ini. Kadar ketumpatan airnya yang tinggi menyebabkan Laut Mati berupaya mengapungkan mereka yang berenang di dalamnya. Pakar sejarah turut menjumpai kesan tinggalan sebuah peradaban silam seperti manuskrip dan tembikar dari Laut Mati. Apabila 3 malaikat yang sebelum ini menjadi tamu Nabi Ibrahim AS bertamu pula dengan Nabi Lut sebagai lelaki tampan, kehadiran mereka menarik perhatian kaum Lut. Mereka cuba merampas tamu Nabi Lut itu, walaupun baginda menegah mereka melakukan perbuatan keji itu. Lalu Allah menghilangkan pandangan kaum Lut. Malaikat mengiringi Nabi Lut, isteri serta 2 anak perempuannya keluar dari kampung dan memerintahkan mereka supaya jangan berpaling ke belakang. Allah menghujani kaum Lut dengan batu sijil dari neraka. Sodom dan Amorah ditelungkupkan bersama warganya. Namun isteri Lut yang tidak beriman melanggar perintah dengan menoleh ke belakang, lantas dia pun musnah bersama kaum Lut yang keji itu. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, seorang sahabat Rasulullah SAW dan panglima perang Islam terkenal. Abu Ubaidah atau nama asalnya Amir bin Abdullah termasuk kelompok pertama masuk Islam selepas Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sebagai Muslim di Mekah, Abu Ubaidah turut ditindas bersama kaum Muslimin yang lain. Rasulullah SAW menganggap Abu Ubaidah adalah antara orang yang paling dipercayai di kalangan umatnya. Semasa Umar Al-Khattab, khalifah ketika Islam memecat Khalid Al-Walid di dalam peristiwa pembukaan negeri Syria, Abu Ubaidah dilantik baginda menggantikannya.
Abu Ubaidah adalah salah seorang daripada 10 sahabat Rasulullah yang dijamin syurga oleh baginda. Beliau wafat pada tahun 18 Hijrah. Petang itu kami melalui kawasan gurun yang luas menuju Aqabah di selatan Jordan. Walaupun perjalanan agak jauh, namun kami berasa senang dengan setiap pengalaman baru. Kami bertolak ke Petra. Di sana dikatakan ada 2 kesan para anbiya, yaitu Wadi Musa dan makam Nabi Harun alaihissalam. Banjaran gunung ini seolah-olah sepi daripada penempatan manusia. Namun hakikatnya di bawah sana ada sebuah kota bersejarah yang pernah melalui zaman kegemilangannya. Petra atau Batra dalam bahasa Arab adalah kota masyhur ketika zaman Yunani Purba dan Rom. Namun dari atas bukit ini, kota Petra tidak kelihatan, menjadikannya terselindung daripada musuh. Kami juga diberitahu di salah satu puncak banjaran ini terletak makam Nabi Harun alaihissalam. Sebelum ini, kami diberitahu makam Nabi Harun terletak di St. Catherine semenanjung Sinai, Mesir. Terdapat persamaan dari segi lokasi kedua-duanya. Persekitarannya banjaran bukit dengan topografi berbatu. Walaupun persekitaran Petra begitu sepi, namun ada keindahan pada warna dan bayang lanskapnya, seolah-olah menggamit kami mengenalinya lebih dekat lagi. Kami tiba di pos pengangkutan dan khidmat pembawa barang. Kami masih tidak dapat melihat apa-apa kesan sejarah Petra. Kami mengambil keputusan berjalan kaki saja, menghayati kawasan terpencil ini. Semakin jauh kami menyusuri lembah ini, semakin jelas tinggalan tamadun Petra. Pada batu-batu ada tanda kehadiran sebuah masyarakat silam. Pakar kaji purba menjumpai kesan sejarah dari zaman Paleolitik dan Neolitik. Kaum Nabatean menjadikan Petra ibu negara mereka pada tahun 312 sebelum Masehi. Di bawah pemerintahan mereka, Petra menjadi pusat perdagangan rempah yang masyhur. Apabila tentera Rom merampas Petra dari kaum Nabatea pada 106 Masehi, kota ini menjadi satu daripada wilayah kerajaan Rom di negara-negara Arab. Hari ini, Petra menjadi tarikan pelancong yang ingin menyaksikan sisa-sisa sebuah kota yang pernah menikmati zaman kegemilangannya.
Laluan ini diapit kiri kanan oleh batu pasir. Sebenarnya, Petra terletak di sebuah lembah. Ia dikelilingi batu pasir pelbagai warna seperti merah, ungu dan kuning. Kepelbagaian warna batu pasirnya menyebabkan Petra juga dikenali sebagai kota mawar merah. Petra berasal daripada perkataan Yunani bermaksud batu. Suatu ketika dahulu, Petra begitu sukar ditawan. Kaum Nabatea menggunakan persekitaran berbatu ini untuk bertindak ke atas tentera musuh yang cuba merampasnya. Di celah laluan batu, kami mengintai sesuatu. Kami tidak sangka di lembah sepi berbatu ini ada yang istimewa. Kami melangkah dengan 1000 pertanyaan bermain di kepala. Inilah Al-Khazanah, satu daripada beberapa seni bena yang diukir pada Bukit Pasir Petra. Bangunan ini digunakan untuk menyimpan harta. Tiang dan muka Al-Khazanah indah diukir. Bangunan ini mungkin dibina pada tahun 200 Masehi. Saudagar kaum Nabatea menyimpan harta mereka dalam bangunan ini kerana yakin kedudukan kota Petra yang terlindung selamat untuk tujuan itu. Tidak jauh dari bangunan ini, ada satu lagi kesan sejarah yang dikatakan makam seorang rasul. Di puncak Jabal Harun, kira-kira 3 jam perjalanan mendaki dari sini, terletak sebuah lagi makam yang dipercayai makam Nabi Harun alaihi salam. Kota Petra dibina dengan menebuk serta mengukir bukit pasir. Wadi Musa menyusurinya dari timur ke barat. Apabila tentera Rom mengepung Petra, mereka turut menyekat laluan wadi itu, menyebabkan bekalan air kepada penduduk Petra terputus. Petra terus menjadi pusat perdagangan penting apabila Rom menjadikannya sebahagian wilayah jajahannya. Namun, lama-kelamaan Petra hilang pengaruhnya apabila laluan perdagangan lain dibuka. Tentera Islam membuka semula Petra pada kurun ke-7 Masehi. Apabila anda mengunjungi Petra, anda akan dapati kota ini seolah-olah masih berpenghuni. Bangunan yang diukir pada batu pasir begitu berseni. Kaum Nabatea terkenal sebagai pengukir dan pembina. Hasil kerja mereka masih kelihatan hingga ke hari ini. Sukar untuk mempercayai bahawa suatu ketika dahulu, kota ini pernah dipenuhi warga yang menjalani liku kehidupan harian. Sebuah arena untuk persembahan kebudayaan masih tersergam indah, bagaikan menanti pementasan selanjutnya. Namun, tiada suatu pun yang kekal di dunia ini. Alangkah banyaknya taman dan mata air yang mereka tinggalkan dan kebun-kebun serta tempat-tempat yang indah dan kesenangan yang mereka menikmatinya
Demikianlah Allah wariskan semua itu kepada kaum yang lain. Maka langit dan bumi tidak menangisi mereka dan mereka pun tidak diberi tangguh. Begitulah antara pengajaran daripada Al-Quran surah Ad-Dukhan ayat 25 hingga 29. Jadikanlah dunia ini sebagai gharib atau orang asing. Janganlah menganggap dunia ini sebagai tempat yang kekal, tetapi mengertilah bahawa dunia adalah jambatan untuk menyeberang ke akhirat yang kekal selama-lamanya. Suatu hari, para sahabat bertanya kepada Abdullah bin Rawahah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hai Abdullah, mengapakah anda menangis?" Jawab Abdullah, "Demi Allah, aku tidak menangis kerana aku takut akan mati. Namun aku selalu teringat bacaan Nabi dalam ayat Al-Quran, iaitu surah Maryam ayat 71 yang bermaksud, dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan akan sampai kepadanya, iaitu api neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Aku tidak tahu akan nasibku kelak di akhirat. Apakah aku termasuk orang yang selamat dari neraka atau tidak?" Jawab kaum muslimin, "Semoga kamu termasuk orang yang selamat sehingga dapat kembali lagi di kalangan kami." Jawab Abdullah, "Aku tidak ingin kembali dan aku ingin semoga aku syahid di medan Mu'tah." Tidak jauh dari makam Abdullah bin Rawahah terletak pula makam Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu an adalah sepupu Rasulullah SAW, memimpin pasukan kedua dalam peperangan Mu'tah. Sebelum syahid, beliau kehilangan kedua tangannya dalam pertempuran. Ja'far bin Abi Talib atau dikenali sebagai Ja'far At-Tayyar adalah abang kepada Saidina Ali bin Abi Talib. Beliau dikebumikan di tempat di mana jasadnya gugur syahid. Hari ini umat Islam menziarahi Panglima Agung ini berbekalkan Al-Fatihah dan doa. Suatu hari Siti Khadijah menghadiahkan seorang hamba bernama Zaid bin Harithah sebagai hamba kepada suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda tidak suka pada perhambaan, lalu memerdekakan Zaid dan menjadikannya anak angkat. Zaid bin Harithah turut gugur sebagai syahid dalam perang Mu'tah. Semasa menggerakkan tentera Islam meneruskan pembukaan di Syam, Saidina Abu Bakar melantik anak Zaid, Usamah, sebagai pemimpin tentera, walaupun ketika itu Usamah baru berusia 18 tahun. Keputusan itu dibuat setelah Abu Bakar merujuk kepada keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melantik Usamah meneruskan perjuangan bapanya Zaid bin Harithah yang gugur syahid di Mu'tah. Akhirnya Usamah pulang dengan kemenangan. Kami mendaki sebuah bukit di Karak berhampiran Mu'tah. Matlamat kami menziarahi sebuah makam berwarna hijau di puncaknya. Semangat yang gigih menjadikan pendakian kami mudah. Di sinilah dikatakan letaknya makam Nabi Nuh alaihissalam, seorang rasul yang paling panjang tempoh berdakwahnya. Walaupun begitu, yang beriman hanya sebilangan kecil. Allah memusnahkan kaum Nuh yang derhaka dengan banjir besar. Nabi Nuh alaihissalam bersama pengikutnya yang beriman diselamatkan Allah di dalam sebuah bahtera yang dibina mereka. Kalangan penduduk Karak mempercayai inilah makamnya. Begitu lama Nabi Nuh alaihi salatu wassalam menyeru kaumnya ke arah akidah yang betul. Tetapi yang beriman hanya segelintir saja. Seorang anak Nabi Nuh yang tidak beriman juga turut binasa. Setelah banjir besar itu surut, bahtera Nabi Nuh tersadai di sebuah bukit bernama Judi. Ada beberapa pendapat mengenai lokasi kemuncak Bukit Judi. Banjaran Ararat di Armenia satu daripadanya.
Ada juga mengatakan sebuah banjaran di Butan. Penduduk Kufah, Irak pula mengatakan tempat Batra itu tersadai ialah di dalam Masjid Muslim bin Aqil. Manakala penduduk Karak, Jordan, menunjukkan kepada kami Bukit Judi serta bahtera yang dimaksudkan itu terletak berhampiran makam, dikatakan makam Nuh alaihissalam. Dengan itu selesailah penggambaran pasukan pertama kru jejak Rasul. Mulai esok, kami paparkan pula pengalaman pasukan kedua menjejaki kisah para anbiya di Yaman, Irak dan Mesir. Saya dapati bahawa penggambaran kita begitu jauh dan kita menemui berbagai-bagai perkara termasuk warna-warna masyarakat dan juga kita temui berbagai-bagai keanehan dan keunikan dalam penggambaraan dalam perjalanan kita. Walau bagaimanapun saya merasa sangat berbangga dan berpuas hati dengan apa yang telah kita laksanakan dan semoga kita akan dapat menjalankan program ini dengan baik. Dan pada saya ini adalah suatu penggambaran permulaan